Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa balagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat sama-sama mengimarahkan rumah Allah dengan kita menghidupkan malam Ramadan yang ke-17. Alhamdulillah, dan saya ucapkan tahniah kepada semua yang hadir pada malam ini, yang dapat beristiqamah, dan insya-Allah kita doa moga-moga kita terus dapat beristiqamah hingga ke akhir Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini tajuk perbincangan kita ialah tentang nuzul Quran, iaitu penurunan Al-Quran. Dan sebagaimana biasa, bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya melalui SMS ataupun WhatsApp ke talian 019-324-1364. Saya ulang sekali lagi, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya di talian 019-324-1364. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini malam 17 Ramadan. Esok cuti. Itu yang paling diingatin. Nak banding dengan nuzul Quran dengan cuti, ingat cuti lagi. Jadi esok cuti sebenar apa? Sebenar nuzul Quran. Dan sebenarnya 17 Ramadan, selain daripada nuzulul Quran, ada satu peristiwa besar, peristiwa agung yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu Perang Badar. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, iaitu pada tahun yang pertama puasa Ramadan diwajibkan. Pada tahun itu juga berlakunya Perang Badar yang berlaku pada tanggal 17 Ramadan. Esok dalam tahun. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang nuzulul Quran yang bermaksud penurunan Quran, maka kita teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi pun Imam baca, surah Al-Qadar. Sebab surah Al-Qadar memang surah yang menceritakan tentang penurunan Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya apa? Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Saya nak tanya tuan-tuan, malam Al-Qadar ni bila? Bila? Ada jawapan? Tak tahu dia jawab. Sebab itu merupakan rahsia Allah. Kita tak tahu bila dia kata malam Al-Qadar ni. Tapi Nabi suruh cari bila. Nabi SAW sebut taharrau lailatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi kata cari Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir Ramadan.
Sebab itu Nabi SAW kalau kita lihat 10 terakhir Ramadan, ibadah Nabi sangat luar biasa. Ahya lailah wa aiqadha ahlah wa syadda mi'zarah, disebut dalam hadis. Nabi menghidupkan malam, Nabi menghidupkan ahli keluarga untuk turut sama-sama menghidupkan malam, dan Nabi tidak bersama dengan isteri. Sebab apa? Sebab Nabi i'tikaf. Nabi beriktikaf pada 10 yang terakhir Ramadan. Kata Abu Hurairah adalah Nabi SAW menjadi kebiasaan Nabi untuk beriktikaf pada 10 yang terakhir Ramadan pada setiap kali Ramadan, kecuali pada Ramadan yang terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi beriktikaf 20 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Jadi maknanya Nabi suruh kita cari Lailatul Qadar ni bila? Pada 10 yang terakhir Ramadan. Walaupun kita tak tahu bila. Teori macam-macam. Teori tentang Lailatul Qadar ni macam-macam. Antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia ada pandangan tersendiri. Imam Ghazali dia bagi pandangan Lailatul Qadar ni bergantung berdasarkan kepada permulaan kita puasa. Hari apa kita puasa? Hari itu kita puasa hari apa? Ingat lagi? Kita puasa hari Ahad. Jadi kalau ikut teori Imam Ghazali, kalau puasa start hari Ahad, Lailatul Qadar jatuh malam 29. Hujung. Namun begitu ada juga para ulama yang kata dah malam Al-Qadar ni malam 27. Apa dia punya dalilnya, hujahnya? Berdasarkan surah Al-Qadar. Lailatul Qadar ni, perkataan Lailatul Qadar hanya disebut dalam surah Al-Qadar, dan ia disebut sebanyak 3 kali. Inna arsalnahu fi lailatul qadr sekali. Wa ma adraka ma lailatul qadr 2 kali. Lailatul qadri khairun min alf syahr 3 kali. Jadi perkataan Lailatul Qadar itu disebut sebanyak 3 kali. Dan Lailatul Qadar itu satu perkataan dia ada berapa huruf? Cuba tonton ejaan. Ejaan dia. Jangan ejaan Melayu L-A-I-L-A ni halah. Ejaan Arab. Lam, ya, lam, tamarrudah, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada berapa? 9. Satu perkataan Lailatul Qadar dia ada 9 huruf. Dia disebut 3 kali dalam surah Al-Qadar. 9 kali 3 27. So jatuh malam 27. Itu antara pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Namun begitu apa-apa, ia tetap menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat Lailatul Qadar ni, Allah bagi kemuliaan yang sangat hebat. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan mana? Bulan kalender ke bulan lagi? Sebab kita bila sebut bulan ni ada 2 makna. Kalau rupa ada juga lain datang bulan. Tambah satu lagi. Tapi bulan ni atas lagi kita bagi bulan juga. Bulan mengambang kalender, ini bulan Ramadan, bulan juga. So bulan mana ni yang Nabi yang Allah Taala kata Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan mana? Perkataan alf syahrin. Syahrin tu itu majrur kerana apa? Mudhafun ilaih. Asal kata syahrun. Syahrun ni bulan mana? Syahrun ni bulan kalender. Kalau bulan lagi dia panggil apa? Qamarun. Itu beza. Qamarun bulan tak. Jadi kalau siapa nama Qamarun, itu nama bulan tak lah. Bulan lagi tu. Kalau siapa nama Syahrul, bulan kalender lah. Itu Syahrun bulan. Kalau Syarrun jahat. Jangan main-main. Sikitnya. Ish kita buat shin, ha, ra. Ada ha, ish lah, ish. Kalau buang ha tu, buang ish tu jadi syarrun. Syarrun maksudnya jahat. Jadi kena hati-hati. Baik, tuan-tuan. Jadi dalam ayat ni Lailatul Qadri khairun min alf syahr.
Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan di sini masuk bulan kalender. Bila bulan kalender 1000-nya bersamaan 83 tahun 3 bulan lebih kurang. Jadi satu anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, tuan-tuan. Bukan senang nak dapatnya. Kalau kita lahir-lahir kita buat ibadat dan sampai kita mati pun tak akan boleh kita buat ibadat selama 83 tahun tak berhenti. Tak boleh. Tetapi betapa rahmat yang Allah kurniakan kepada kita, satu malam saja kita buat ibadat, Allah gandakan ibadat kita selama 83 tahun 3 bulan. Sebab apa istimewa Lailatul Qadar? Sebabnya ayat yang pertama surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Jadi sebenarnya kemuliaan Lailatul Qadar itu dia ada kaitan dengan penurunan Quran. Oleh kerana Quran diturunkan pada malam tersebut, malam itu menjadi satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ramadan. Sebab apa Ramadan ini mulia, tuan-tuan? Ramadan bulan rahmat, Ramadan bulan berkat, Ramadan bulan pengampunan, Ramadan bulan pembebasan daripada api neraka. Ramadan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Macam-macam kehebatan bulan Ramadan, digandakan pahala. Sebab apa, tuan-tuan? Sebenarnya dia ada kaitan dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Quran. Maknanya hebat tak hebat Ramadan tu diberi ganjaran pahala yang berlimpah ruah. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan Quran. Kata tuan-tuan, bila kita hiti nuzul Quran, sebenarnya kita bukan sekadar nak bincang kat nuzul Quran, kita nak bincang macam mana kita nak jadi seorang hamba Allah yang terbaik, yang dimuliakan oleh Allah bila mana kita berdamping dengan Quran. Bulan Ramadan diturunkan Quran, Ramadan dimuliakan oleh Allah. Lailatul Qadar diturunkan Quran, Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita nak dapat kemuliaan di sisi Allah, maka sudah tentu kita kena berdamping dengan Al-Quran. Kita kena baca Quran, kita kena tadabbur Al-Quran, kita kena beramal dengan isi kandungan Quran. Nabi SAW menyatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu orang paling baik, kata Nabi. Lepas tu kita jangan lukis untuk mengajar. Baru ni ada seorang dia tanya saya. Dia kata, Ustaz, kami ni dalam kumpulan tadarus ni, ada seorang, ya Allah, dia baca merangkak, tapi duk tunggu dia punya dah lambat. Bila nak khatam, kami dapat baca khatam ni esok. Itu Ramadan kan. Oh, dia lambat. Lah, kali ni skip ya, buang lah skipnya dia apa? Pakai dia. Tuan-tuan, ini tak kena. Apa tujuan tadarus? Kena faham maksud tadarus tu. Tadarus ya tadarus, tadarus rubu' yang darsun atau darasa. Tadarus tu dia ada unsur pembelajaran. Memang kita nak belajar tadarus ni. Sebab itu tadarus ada yang baca, ada yang semak, ada yang membetul. Itu tujuan tadarus. Kalau masing-masing nak baca, itu bukan tadarus. Itu dia panggil tilawatul Quran. Kita guna konsep tadarus, tapi konsep baca Quran. Tapi buah nama tadarus, tak kena. Saya kata baguslah, ada orang macam tu baguslah. Sebab apa? Sebab nak dia baca, kita membetulkan bacaan dia. Itu tujuan dia. Itu ada unsur pembelajaran dekat situ. Dia nak tujuan tadarus bagi pemabit. Nak pemabit itu baca Quran. Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas kita ambil, kita baca. Itu bagi pemabit, itu bagi khatam. Ada pun tadarus, tak khatam tak apa. Nabi tiap malam Ramadan, Nabi tadarus dengan Jibril alaihissalam. Khatam tak? Oh, saya nak tanya tuan, khatam tak? Blur ya Allah. Nabi tadarus tiap malam kan dengan Jibril alaihissalam kan, bulan Ramadan kan. Khatam tak? Saya tanya. Khatam tak? Aku pun nak kira pula. Masa tu ni tak khatam. Kenapa tak khatam? Masa Nabi tadarus dengan Jibril, Quran mana tu melengkapi? Betul tak? Last Quran turun ayat terakhir 9 malam sebelum wafatan Nabi SAW. Saya nak kata apa? Tadarus dengan Jibril. Jadi maknanya tadarus tak penting khatam tak khatam. Kalau khatam lagi baguslah.
Ya, tapi nak ceritanya kena raih orang nak belajar ni. Orang nak belajar. Itu tujuan tadarus. Sebab itu dalam tadarus ini mesti dalam kumpulan. Tadarus tak seorang-seorang. Tak pergi tadarus seorang-seorang. Dalam kumpulan. Dalam kumpulan tu pula mesti ada seorang yang lebih reti daripada hal lain. Jangan semua level yang sama, semua pakai tak reti. Siapa nak tengok? Dia baca mangkak macam apa, tak ada siapa tengok. Lepas dia panjang, dia tanya, aku ni baca okey lah. Kawan nak tengok pun tak tahu. Dia kata apa? Nak baca macam Quri Kunosaan, nak tengok macam mana? Dia tak tahu nak tengok. Tuan-tuan. Jadi maknanya, kalau kita nak dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu berdamping dengan Quran. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi kata bacalah Quran, kerana sesungguhnya Quran itu datang pada hari kiamat bagi syafaat. Jadi bukan bela kepada kita di hari akhirat. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. Wa la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf wa mim harf. Nabi kata siapa yang baca satu huruf daripada Quran baginya 10 pahala. Dan aku tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Mana setiap huruf tu kita dapat 10 pahala tu. Allah nak bagi ganjaran yang terbaik untuk kita. Balik cerita tadi tu. Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kita kata Lailatul Qadar ni 10 yang terakhir Ramadan. Jadi turun Quran pada 10 terakhir Ramadan lah. Mana malam tak tahu kan. Baik, esok berapa bulan? Esok 17 Ramadan. Sampai lagi 10 terakhir Ramadan. Sebab apa kita sambung Zulfan esok? Soalan kedua. Ada jawapan tak? Sebab apa kita sambung Zulfan esok? Esok sampai lagi 10 terakhir? Tak lagi kan? Allah sebut dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Kita kata tadi malam Al-Qadar ni Nabi kata taharru lailatul qadr fil 'ashr akhir Ramadan. Cari lailatul qadar pada 10 terakhir Ramadan. Kita sambung dengan Quran sebenarnya penurunan Quran esok 17 Ramadan. Sampai lagi 10 terakhir. So, ada jawapan? Ada jawapan? Belum juga. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah. Dia sebenarnya Al-Quran turun 2 peringkat. Al-Quran turun 2 peringkat. Kita boleh rujuk kitab Mabahis fi Ulumul Quran oleh Syekh Manaqata, oleh Dr. Subhi Saleh, hatta kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran oleh Imam As-Suyuti, kitab Manahil Arfan dan sebagainya, yang menceritakan kepada kita tentang penurunan Quran. Bahkan kalau kita faham ayat Quran itu, bahasa Al-Quran kita dah nampak perbezaan ni. Nampak? Kalau kita belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab tu, belajar bahasa Arab, belajar tapi tuan. Biasanya kalau buat kelas 40 orang, 4 bulan tinggal 4 orang. Betul dengan sultan kita bayar. Sebab apa? Sebab kita dalam minda kita bahasa ni susah. Saya rasa pokok musuh Islam tu yang cuba nak menggambarkan susah dengan bahasa ni. Sedangkan itu bahasa Quran. Bahasa Quran tu setiap orang kena tahu. Tak sikit banyak. Tak banyak sikit. Lagi banyak lagi berapa? Allah sebut dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dalam ayat lain contoh dalam surah Al-Insan, Allah sebut nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kami turunkan Quran kepada engkau ya Muhammad. Allah sebut apa? Nazzalna. Kami turunkan. Surah Al-Qadar, anzalna, kami turunkan. Terjemah sama aja, kami turunkan. Inna anzalna pun kami turunkan, nahnu nazzalna pun kami turunkan. Anzalna turun, nazzalna turun. Ada beza tak penggunaan perkataan? Ada beza. Anzalna tu dia perkataan anzala. Huruf dia dan nazala lah turun. Tapi bila ditambah anzala, masuk.
Ini pula nazzala. So, mal farqu baina anzala wa nazzala? Apa beza antara anzala dan nazzala? Dia macam ni sebagai contoh. Kata bahasa Arab. Katakan apa kita contoh? Ni. Kayu. Ni kapak. Dalam bahasa Arab, potong dia panggil qata'a. Qata'a. Potong. Qata'a. Qata'a. Orang panggil tatok. Itu apa? Bukan ambil bahasa Arab punya. Betul tak? Orang tahu panggil tatok. Qata'a. Anak dia qata'a. Qata'a. Qata'a tu mana potong? Okey? Kalau kita sebut aqta'a, saya akan ambil kapak, pam bagi sekali, putus dua. Itu aqta'a. Okey. Kalau saya ambil kapak, saya ketuk ketang punya kali, dia panggil qata'a. Okey. Faham lagi makna anzala dengan nazala? Faham ni? Dia bagi contoh tadi tu, faham lagi? Siapa bezanya? Saya sebut tadi perkataan sama aja. Anzala, nazala, asalnya nazala. Anzala, nazala. Apa bezanya? Sebagai contoh kata qata'a. Qata'a tu potong. Kalau saya nak potong sekali kuih, saya bagi, dia panggil aqta'a. Tapi kalau saya nak potong banyak kali, dia panggil qata'a. Siapa beza anzala dengan nazala? Kenapa? Saya nak ajak tuan-tuan berfikir. Saya nak ajak supaya kita tak dengar saja dengan Melayu lena. Sebab itu saya nak ajak berfikir. So, apa beza dia? Anzala maksud sekali je. Maknanya Lailatul Qadar tu Allah nak cerita Quran turun sekali. Manakala yang Allah sebut nazzala alaika, kami turun kepada kau ya Muhammad, nazzala. Banyak kali kan? Nazzala banyak kali. Turun sikit, berterusan sikit. Jadi di sini kita faham. Daripada bahasa Quran tu kita boleh faham lah. Daripada bahasa Al-Quran, itu kena belajar. Kita nampak, ini makna dia. Jadi, rupa-rupanya di situlah para ulama dah bincang lama dah. Yang kata Quran tu turun dua peringkat. Peringkat pertama turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Bila? Ni ayat ni. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Allah tak kata pun turunkan dekat Nabi. Allah tak kata melayani turun kepada Rasulullah. Allah sebut Allah turunkan Quran saja pada malam Al-Qadar. Turun ni dari mana? Turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Tak turun kat Nabi lagi. Turun macam mana caranya? Turun sekaligus. Anzala tadi, anzalna. Turun sekaligus. Maknanya turun sekaligus tu mengandungi 30 juzuk dan 114 surah. Turun sekaligus 30 juzuk dan 114 surah. Dan uniknya Al-Quran ni, surah Al-Qadar ini yang menceritakan tentang penurunan Quran sekaligus pada malam Al-Qadar, yang turun 30 juzuk, turun 114 surah sekaligus. Surah Al-Qadar mempunyai 30 perkataan dan 114 huruf. Subhanallah. Surah Al-Qadar itu ada 30 perkataan, mewakili 30 juzuk Al-Quran yang diturunkan pada malam tersebut. Surah Al-Qadar ada 114 huruf, mewakili 114 surah yang diturunkan pada malam tersebut. Ada pun selepas pada itu, barulah turun kepada Nabi SAW. Batu ta'rif Quran itu kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Al-Quran ialah kalam Allah yang mempunyai mukjizat yang diturunkan sedikit demi sedikit kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Jadi ini penurunan peringkat kedua.
Iaitu Jibril tak ambil Lauh Mahfuz dah. Tak ambil kat situ. Jibril ambil kat mana korang tu? Dekat Baitul Izzah di langit dunia. Ambil dekat tu, Jibril bawa turun kepada Nabi SAW yang mula-mula turun. Sebab turun kan Nabi sikit-sikit kita sebut tadi kan, nazala tadi kan. Nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Kami turunkan kepada kau yang Muhammad Quran ini secara sedikit demi sedikit, secara berasar-asar, iaitu hampir 23 tahun. Apalah kewafatan Nabi SAW. Dan ayat yang pertama turun ketika mana Nabi berada di Gua Hira. Ketika mana Nabi waktu itu berumur 40 tahun. Nabi duduk di Gua Hira, di Jabal Nur. Turunlah Jibril alaihissalam membawa wahyu yang pertama, iaitu ayat pertama hingga 5 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu. Dan itulah hak turunkan Nabi, itulah dikatakan qila, dikatakan turun pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Tapi kaul itu masih lagi khilaf. Ada yang kata turun 24 Ramadan kepada Nabi SAW, kali pertama turun. Yang penting kali pertama turun dekat Nabi bulan Ramadan. Lepas pada itu baru turun sikit-sikit, tak kira bulan sampailah selesai ayat yang terakhir turun, surah Al-Baqarah yang 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu ayat terakhir turun. Tuan-tuan, jadi kita terkisahlah berapa tarikh jadi bulan Ramadan ya. Sebab dan tarikh itu khilaf ulama, kita tak kisah khilaf tak khilaf, jadi cuti ya. Jadi cuti selama cuti Ramadan wilayah baru cuti dan 3-4 tahun ni lah. Dulu saya ingat lagi, Allah, bila main cuti nuzul Quran, saya kalau ada program di KL saya tak pergi pengalaman. Sebab apa? Selama cuti KL kecil. Jadi orang Selangor ni pakak turun pergi KL habis. Masa saya tak kuliah Zuhur, waktu saya ingat saya pergi sekolah jalan, tu dia start, tak pokok. Lalu saya telefon, patah balik. Pakak pergi mana? Pergi shopping. Kan? Jadi waktu tu selama cuti lah ni lega duduk cuti lah senang. Dulu selama cuti sebab Quran turun di Selangor dah, kita akan turun. Bila orang Selangor turun Quran dia lari, dia tak mau, dia lari PKF. Dia lari PKF. Allah ni turun belakang orang, ada KF pun turun lah. Tak apa, tak lari lah. Lepas tu tak jam lah, dia macam biasa je. Kan? Jam tu kita minggu dah jam, tapi tak heavy macam dulu. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, itu keadaannya. Jadi itu proses penurunan Quran. Ada orang kata ayat akhir turunkan Nabi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Surah Al-Maidah ayat 3. Tetapi para ulama ulul Quran kata ayat itu bukan, ayat itu terakhir dalam bab syariat. Dalam bab syariat ya itu yang terakhir, tetapi bukan itu yang betul-betul terakhir. Sebab dia turun semasa Nabi melaksanakan haji wada, iaitu lebih kurang 3 bulan sebelum kewafatan Nabi SAW. Jadi itu. Jadi maknanya, jadi kita tahulah pasal apa lah kadang-kadang kita tertanya-tanya orang. Tertanya sebab apa Quran mula-mula turun dekat Nabi Iqra. Tapi kalau kita ambil mushaf Quran, kita buka mushaf, mula-mula Iqra apa? Tak kan? Kita buka Fatihah. Lepas Fatihah surah Baqarah. Mana Iqra ni cari kemudian 30. Pasal apa? Kadang kita tertanya-tanya, sebab apa? Iqra mula-mula turun, tiba-tiba Iqra di belakang sekali 7.30. Pasal apa tak ada kawan? Di sini kita tahu bahawa Quran yang turun peringkat pertama itu sudah lengkap daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas. Quran yang turun pada peringkat pertama tu Lailatul Qadar tu sudah completed daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Cuma bila turun kepada Nabi SAW tidak ikut susunan asal, tak ikut susunan, ikut keperluan. Turun Iqra dulu, apa hikmah turun Iqra dulu? Seolah-olah nak bagi tahu pada kita bahawa Islam ni agama ilmu. Apa pun kena dengan ilmu dulu. Sebab tu saya kadang tetap nak cakap, ada orang dia suka solat tapi tak suka mengaji, tak suka dia belajar ilmu.
Kan? Cuba perhatikan. Cuba kita perhati. Solat okey. Solat sunat. Ramai. Bila start kuliah dia ada review. Sedangkan itu yang paling utama sebenarnya. Itu yang sangat utama. Dia kata Ustaz, Ramadan ni nak buat kuliah juga. Buatlah bulan lain. Kita Ramadan ni kita nak tarawih. Tarawih tak ada bulan lain. Tarawih hanya ada bulan Ramadan sahaja. Nak kuliah nak kasih 11 bulan lagi tu ada. Buatlah 11 bulan tu duk kali nak buat Ramadan bersama. Ada orang sebut itu. Saya jawab ini memang betul. 11 bulan lagi kita boleh buat kuliah, boleh buat tazkirah. Tapi 11 bulan tu hang tak main. Hang main bulan Ramadan je. Betul ya? Jadi ilmu tu tak sampai juga. Akhirnya buat amalan tanpa ilmu. Ini yang berlaku. Sedangkan al-ilmu imam al-amal. Ilmu itu pemimpin kepada amalan. Kita buat sesuatu tu kena ada ilmu. Barulah kita tahu, barulah kita buat itu dengan betul. Aswabuhu wa akhlasuhu. Amalan yang nak diterima oleh Allah ada dua syarat. Sebagaimana disebut oleh Al-Fudayl bin Iyad. Iaitu yang pertama, aswabuhu, amalan itu mesti tepat. Mesti tepat. Bertepatan dengan hukum syarak. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak tahu tepat kata tepat? Solat kita boleh tentu tepat tuan-tuan. Ada orang seronok di Indonesia tengah solat tarawih 20 rakaat 7 minit. Dia kata hebat. Hebat apa? Dah sembahyang tak sah. Nak seronok ke mana? Ada orang siap berbangga lagi. Bangga apa? Tak sah. Macam tak solat. Zaman Nabi SAW ada juga. Tapi tak dalam cepatnya tu. Ada seorang tu masuk ke masjid. Dia solat. Lepas solat dia tengok Nabi dalam masjid. Dia pergi jumpa Nabi bagi salam. Nabi jawab salam. Nabi kata apa dia? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu pergi solat semula sebab tadi ni kamu tak solat. Dia terkejut. Aku solat. Nabi kata aku tak solat. Dia pun solat semula. Lepas solat semula kali kedua, dia jumpa Nabi lagi. Nabi sebut benda yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu pergi solat semula sebab tadi kamu tak solat. Dia kata macam mana ni? Dia solat kali ketiga. Kali ketiga dia solat, dia jumpa Nabi lagi. Nabi sebut benda yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu pergi solat semula sebab tadi kamu tak solat. Dia pun pening. Lagi dia kata, ya Rasulullah, ajak aku nak solat dulu. Ada letih lah 3 kali dah pulang alik. Rupa-rupanya Nabi ajak dia. Rupa-rupanya dia tidak ada tamakninah dalam solatnya. Lepas tu Nabi kata, wa antarka' wa tatma'inna raki'an. Bila raqaq, aku nak tamakninah masa raqaq. Daripada hadis itu kita dapat tangkap bahawa rupa-rupanya dia ni bukan dekat rokok, tapi dia tak ada tamakninah. Dia bukan tak i'tidal, tapi dia tak ada tamakninah. Hari ni ayat batuk tak cepat ni. Sombong itu, sombong macam 7 minit tu. Kan? Jadi maknanya Nabi reject, tak terima. Berapa kali dia buat pun tak terima. Sebab itu perkara ini perlu kepada ilmu. Penting tuan-tuan. Kalau tak ada ilmu macam mana kita dah tahu? Kita beramal. Dia ada setan ni tuan-tuan. Dia cerdik lah setan ni. Dia pengaruh orang yang buat ibadat ni. Dia suruh ibadat, jangan belajar. Jangan belajar mereka. Cukuplah ibadah banyak apa pun dah. Dia puluh bulan tak mau. Masa bulan dia baca Quran, belakang kan, ada sembahyang sunat ujung tu. Kan? Bukan dia buat benda jahat, dia buat benda baik. Tapi bisikan syaitan dia tak pasal. Syaitan berbisik dia supaya dia jangan duduk mengaji. Buang masa ada tapi aku baca Quran dia, aku pergi apa, solat sunat dan sebagainya. Dia sudah tertipu dengan tipu daya syaitan dan iblis. Itu syaitan yang pengaruh orang yang kaki ibadat supaya tak belajar. Orang yang ada ilmu pula syaitan pengaruh juga. Jangan beramal. Tak apa, bertaubat nanti. Tak apa itu. Ilmu ada tapi tak beramal. Ini penyakit akhir zaman tuan-tuan. Penyakit akhir zaman kaki ibadat tak ada ilmu. Puluh-puluh ilmu tak ada. Syaitan berjaya. Yang kedua, orang ada ilmu tapi tak nampak ibadat. Ini kedua ni syaitan berjaya sekali. Pakai tepuk tangan. Ya? Sebab itu kita kena belajar, ada ilmu dan kita kena beramal. Itu satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita pastikan. Jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik, yang diterima amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah, saya tengok soalan yang masuk pada saya. Takut tak ada.
Salam doktor, bagaimana pemilihan dan penurunan ayat dari Jibril AS pada Nabi? Adakah berdasarkan arahan Allah? Dan jawapan pada Nabi, yes. Itu tauqifi daripada Allah. Dan kadang-kadang ikut situasi bila main golongan musyrikin, dia main tanya Nabi, ya Muhammad, tolong cerita asal Tuhan kamu daripada apa? Daripada tebaga apa? Daripada emas ke daripada apa? Turun ayat Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu Esa. Bukan macam yang kau gambarkan. Bila dia cerita, tanya roh apa roh? Tu ayat Quran, yas'alunaka 'anil ruh. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Mereka bertanya ya Muhammad tentang roh. Bagi tahu kepada mereka roh itu urusan Allah. Kamu tidak diberikan ilmu tentangnya, melainkan sedikit saja. Bagaimana ayat Quran yang diturunkan tidak teratur dan tidak tersusun tapi dikompil menjadi mushaf Quran yang lengkap? Siapakah yang bertanggungjawab menyusun Al-Quran dan memberi nama 114 surah tersebut? Itu tauqifi, bukan ijtihad. Bukan kata sahabat mereka ada, tauqifi terus. Jibril alaihissalam duk tadarus dengan Nabi itu dah betul. Dia beritahu. Kan kita kata tiap malam Ramadan Nabi akan bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Jadi Jibril akan beritahu susunan dia. Susunan yang balik kepada Al-Quran yang asal tu, daripada Fatihah sampai surah An-Nas, walaupun turun tak ikut susunan, tapi Jibril beritahu susunan dia gini-gini, surah yang nama apa semua, itu semua tauqifi itu. Baik. Bolehkah dikatakan Quran di Baitul Izzah itu jawapan yang tersedia dan lengkap untuk setiap persoalan dan dakwah Rasulullah? Kerana Allah mengetahui atas dan sedia. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Sebelum Allah Ta'ala mencipta sesuatu, Allah dah tahu. Ilmu Allah Ta'ala ini Allah mengetahui sebelum sesuatu itu diciptakan pun Allah dah tahu. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan kepada cara penurunan Quran peringkat pertama sekaligus dan peringkat kedua cara berperingkat pada Rasulullah SAW, adakah ini berarti apa yang berlaku pada Rasulullah SAW baginda sudah diatur oleh Allah sebagai contoh Quran badan pada nyatakan Al-Quran? Allah sudah mengetahui apa yang berlaku. Dosa dan pahala apa semua pemilihan daripada kita. Kita pilih, tapi Allah dah tahu apa yang akan kita pilih. Kadang-kadang ni serupa macam cerita Qadha dan Qadar. Okey, Qadha dan Qadar ni kadang bila orang tak faham, orang yang semua Allah tentukan. Semua Allah tentukan. Cuma dia sebenarnya bukan. Memanglah penentuan semua daripada Allah, tapi pilihan daripada kita. Pilihan itu daripada kita. Sebab itu ada benda yang kita diberi pilih, ada benda yang kita tak diberi pilih. Ada dipanggil akidah kita belajar musayyar dan mukhayyar. Musayyar kita tak dipilih. Contohnya kita lahir sebagai bangsa Melayu, boleh pilih tak? Lahir Melayu, hidung penyek, aku tak mahu nak tukar jadi Arab, boleh tak? Tak boleh. Kita tak ada pilihan. Tapi ada yang mukhayyar. Mukhayyar ni maknanya yang kita diberi pilih. Terutama yang berkaitan dengan dosa pahala, kita diberi pilih. Sebab itu yang kita tak diberi pilih, tak ada dosa pahala. Kita bangsa apa-apa tak ada dosa pahala, tak ada. Sebab kita tak dipilih. Itu bukan salah kita, bukan kehendak kita. Cerita dia panjang dan buku kita dia bila cerita ni tak sempat kita nak cerita panjang-panjang ni, tiga-tiga ni. Lagipun masa diberi saya maksimum 40 minit, maksimum lebih seminit dosa. Jadi saya nak tengok jam tu, nak tengok jawapan soalan yang tentang lagi. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana susunan Quran dijalankan? Adakah susunan Quran ada panduan yang benar? Ya, kita sebut tadi tauqifi. Tauqifi ni mana tauqif, bukan mana ijtihad. Apa kenapa Ustaz kalau kita hanya baca Quran tanpa tadabbur dan tanpa faham Quran? Rugilah. Buat memang betul Quran ni al-muta'abbad bi tilawati. Baca dia pun dia ibadat di Quran. Tetapi apa tujuan Quran diturunkan? Udalilna bagi hidayah manusia. Nak hidayah macam mana kalau faham benar? Lepas tu kita kena faham. Nak tadabbur macam mana? Nak ambil manfaat Quran macam mana? Kalau kita tak faham. Sebab tu Allah sebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tak tadabbur Quran ataupun hati mereka terkunci mati? Nampak? Allah suruh tadabbur. Tadabbur Quran tu kena faham, boleh tadabbur. Kalau tak faham tak boleh tadabbur. Sebab tu kewajipan pada kita kena faham Quran. Dia ada step-step yang ada step baca Quran. Itu step awal. Belajar huruf, kan? Belajar huruf hijaiyah,
belajar apa, baca mahir baca. Nak maksud taranum, okey taranum. Lepas tu nak kena belajar tafsir. Nak kena faham Quran, nak hayati Quran, nak tadabbur Quran, nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Jangan berhenti sekadar baca saja. Apabila malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama di Gua Hira, cara berkomunikasi melalui cakapan atau telepatik. Adakah cuma malaikat Jibril saja yang boleh baca Quran dan malaikat-malaikat lain tak boleh? Bila Quran diturunkan oleh Jibril pada Muhammad yang kali pertama, adakah malam itu pada yang sama turunnya Quran yang mahfuz ke langit pertama? Pertama sekali, ketika Jibril AS bertemu dengan Nabi, Jibril menjumpai seorang manusia, seorang lelaki. Di Gua Hira. Dia bukan berada dalam bentuknya yang asal. Sebab bentuk asal dia pernah tengok Nabi bertekun antara langit dan bumi. Yang kita jumpa dalam bentuk yang asal dan nampak tu Isyayah. Akan tidak masa datang Gua Hira ni, dia menjumpai seorang lelaki-lelaki. Sebenarnya komunikasi lah. Iqra. Nabi kita ma'ana bitari. Aku tak boleh baca. Adakah malaikat Jibril saja boleh baca? Setiap malaikat ada tugas. Sebenarnya setiap malaikat ada tugas. Contohnya malaikat Nuh tugasnya apa? Dia punya malaikat Jibril tugas apa? Menyampaikan wahyu. Itu tugas malaikat Jibril, bukan dekat Quran. Wahyu-wahyu yang sebelum, wahyu-wahyu yang sebelum kitab Taurat, kitab Injil, yang peranan ini peranan yang diberikan kepada Jibril alaihissalam. Jadi turunkan Nabi itu adakah malam terkadang kita sebut turunkan Nabi itu dia berbeza di situ. Ini juga khilaf di kalangan ulama. Namun itu kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab itu Lailatul Qadar kita sebut tadi bahawa ada dua peringkat tadi. Peringkat pertama Lailatul Qadar itu yang turun sebelum daripada itu. Adapun lepas pada itu baru turun kepada Nabi SAW. Baik. Ustaz, apa hukum tadarus dengan YouTube? Contoh mengikuti bacaan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Itu bukan tadarus. Kita ikut dia baca. Kita baca betul-betul dia tak tegur kita, betul lah. Kita baca dia tegur tak betul tu. Sahih dia lah. Betul kita perbezaan waktu juga. So tak boleh betul. Dia tak tahu betul-betul ni hak boleh berdepan ni. Boleh menyemok, boleh. Itu untuk kita mengulang kaji untuk diri kita boleh lah. Untuk ulang kaji untuk diri kita. Itu boleh. Tapi tu pun kalau kita baca pun kita tak pasti kalau betul. Kata dah mana tengok. Ustaz, ni ada saya kumpulkan soalan dari rakan-rakan saya. Rakan-rakan ni. Jika saya solat sendirian di surau, tiba-tiba ada makmum masuk waktu dedikasi imam. Jadi saya perlu tukar dia jadi imam tak? Kalau kita tengah sembahyang solat, tiba-tiba ada orang di belakang kita jadi makmum. Kalau kita niat jadi imam, kita dapat pahala Jumaat. Tapi kalau kita tak niat jadi imam pun boleh juga, tapi kita tak dapat pahala Jumaat. Itu je beza dia. Kalau niat jadi imam, kita dapat pahala Jumaat. Kalau kita tak niat, sembahyang tetap sah. Dia melarang kita dapat pahala Jumaat, kita tak dapat sebab kita tak niat jadi imam. Yang kedua, adakah solat jamaah mesti berterusan dua solat tersebut? Contoh jamaah takdim zuhur, kemudian terbuang angin, saya berwudu semula, kemudian saya sambung asar terus, atau kena solat zuhur semula, sambung terus. Mana bila terbatal wudu tu, tak ada masalah. Memang dia kena berturut-turut, tapi mengambil wudu dia tidak membatalkan berturut-turut itu. So dia zuhur, buang angin, ambil wudu, teruskan. Saya outstation yang jamak dan pasal, namun terlepas untuk solat tersebut, adakah saya boleh qadha secara jamak pasal juga atau kena buat penuh? Kalau kita masih lagi dalam musafir, ya qadha pun secara jamak dan pasal. Tapi kalau kita sudah bermukim, kita kena qadha macam biasa. Saya nak bayar zakat terus kepada asnaf, tapi niat zakat boleh ke Ustaz? Contoh bayarkan yuran sekolah pelajar yang miskin oleh pihak sekolah sahaja. Zakat ni kalau kita bagi kepada pusat zakat supaya bagi pada amil dan sebagainya, sebab ada penyusunan yang lebih rapi. Bukan tak boleh nak bagi kan, tetapi lebih baik kalau kita bagi pada yang pihak berwajib supaya mereka senang aturkan. Semua senarai miskin, senarai apa semua ada pada orang. Dalam solat ada selawat dalam bacaan tahiyat akhir zaman Nabi pun Nabi solat kata diri sendiri juga Ustaz. Itu merupakan satu peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun baca benda yang sama. Lepas tu Nabi kata sallu kama ra'aytumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Itulah hak kita solat tu macam Nabi SAW solat. Assalamualaikum Ustaz, Maaf soalan tak sehaluan dengan tajuk malam ni. Maaf diterima.
Anak perempuan saya berkerjaya kahwin 26 tapi sampai sekarang suami masih tak bekerja dan tak beri nafkah. Kononnya nak kerja PhD yang tak lulus. Segala-galanya anak perempuan saya yang tanggung dan dia rasa penat termasuk penjagaan anak umur 1 tahun. Sekarang dah tak tinggal bersama dan dalam proses perceraian tapi dah makan masa lama sebab suami tak nak lepas. Soalan saya, salah sebutan kes di mahkamah, suaminya cakap dia tak ada niat nak kahwin. Cuma aku ada perintah orang tuanya. Apakah niat macam ni boleh dikira talak dan boleh membantu mempercepatkan proses perceraian? Dia dirujuk mahkamah lah. Tidak ya. Tapi niat itu tak kira dalam. Niat dia tak kira dalam itu mesti dilafazkan. Dalam mesti dilafazkan. Kalau niat saja tak jadi. Tapi saya tengah elok insyaAllah mudah-mudahan dapat diselesaikan. Okay. Baik tuan-tuan dan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum kita menyentuh atau tulis Al-Quran pada skrin handphone tanpa wudu? Al-Quran kalau kita sentuh, kita kena ada adab untuk kita berwudu. La yamassul Quran illa tahir. Tidak menyentuh Quran melainkan orang yang suci. Dan itu antara dalil yang digunakan Mazhab Syafi'i untuk nak pegang mushaf Quran dengan wudu. Tapi nak pegang handphone tak perlu. Handphone tak perlu wudu sebab handphone bukan Quran. Cuma ayat-ayat Quran tu kita nak pegang. Jadi kita nak beradab dulu lah. Okey. Ustaz, apakah amalan terbaik yang boleh diamalkan oleh wanita yang datang haid pada 10 akhir Ramadan untuk mendapatkan jalan dari Tuhan? Orang perempuan dia beruntung sebenarnya. Dia bangun malam, dia nak solat tahajud tapi dia tak boleh solat sebab dia haid. Dia bangun itu pun dapat pahala. Dia nak buat tahajud tapi tak boleh buat. Dia tak buat tahajud bukan kerana dia tak mau buat. Dia nak buat tapi tak boleh. Tak boleh dia meninggalkan kerana Allah. Dia dapat pahala. Allah buat. Kita buat orang pasti tinggal. Atau perempuan kan? Dia biasa tiap malam baca Quran, tiap malam tak pernah tinggal Quran. Kita tetap puasa, dia bukan tak mau baca, dia nak baca tapi tak boleh baca. Dia tinggal baca tu kerana memenuhi perintah Allah, dia dapat pahala. So perempuan jangan risau. Dia tak boleh solat, dia tak baca Quran. Sampai itu dah dia tak boleh, dia buat alih. Dia boleh doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia boleh zikir kan? Dia boleh bagi makan orang buka puasa, dia sediakan sahur untuk keluarga, dia bersedekah, buat macam-macam dia boleh buat. Jadi jangan risaulah, insyaAllah. Dia bangun berzikir malam pun dia pahala yang banyak, insyaAllah. Ustaz, bolehkah kita masuk ikut orang solat tarawih setelah 8 rakaat kita ikut niat solat sunat witir, ikut 2 rakaat, kemudian solat sendiri 1 rakaat witir, boleh ke? Jemaah lain menurutkan sunat tarawih mereka boleh? Kita solat seorang untuk witir 1 rakaat boleh? Ataupun jadi kes katanya satu kes di kalangan muslimat yang mana imam solat witir, mereka tak tahu, mereka tak dengar, mereka solat tarawih. Tiba-tiba imam lepas 1 rakaat dia bagi salam. Dia kata, apa ni kita tarawih? Tak ada masalah, dia tambah lagi 1 rakaat. Sebab apa? Niat tarawih, imam niat witir, mampu solat tarawih, tak ada masalah, boleh. Boleh tak ada masalah. Jadi dia niat tarawih, imam niat witir, imam bagi salam, dia ada 1 rakaat lagi, imam tak apa lebih apa dia ada bagi salam, dia 1 rakaat. Kita tambah 1 rakaat lagi mencukupkan kita punya tarawih. Jadi tak ada masalah walaupun imam niat lain, makmum niat lain. Sebab apa? Sebab konsep solat dia sama. Yang tak boleh kalau kita ikut orang solat jenazah tu tak boleh. Betul tak boleh? Kita rokok. Tak boleh. Solat lain boleh. Hatta kita solat sunat, orang belakang solat wajib. Kita solat sunat tarawih, orang belakang solat isyak. Fardu isyak tak boleh kena solat. Lepas 2 rakaat kita bersalat, dia tambah lagi 2. Assalamualaikum Ustaz, misalnya bagi wanita adakah wajib pakai tudung bila baca Quran? Tak wajib. Cuma dia masuk dalam benda adab. Masuk dalam perkara adab. Tadi disebut wajib, tak wajib. Dia dah tidur, dah tidur orang ni. Tiba-tiba tengah tak baca surah Al-Mulk. Dan habis Quran baca, Allah tudung pula. Surah Bintari dan Mari pula, ambil buah burus pula, apa semua. Lambat dia tak baca dah. Kan? Jangan berhalang dia baca. Dia baca tak apa. Kan? Memang adabnya macam tu lah, tapi boleh. Ustaz, dalam Quran ada beritahu seseorang tak menyebut dosa orang lain. Tak, tapi ada hadis beritahu ketika di akhirat nanti ada manusia yang muflis kerana pahala diberi pada orang lain yang dianiaya dan dosa orang dianiaya minta padanya. Boleh jelaskan Ustaz? Kita tak pikul dosa orang lain, tetapi kita kena bayar atas kesalahan yang kita buat. Hutang tak bayar atas dunia, dia akan bayar.
Kena bayar. Sebab itu yang muflis ni, dia dah bayar tapi tak cukup. Bila tak cukup, nak buat macam mana? Nak kena ambil, tak apa tu, ambil kat dia, dosa apa tu? Bukan maksud dia menanggung dosa orang, tidak. Tetapi ini dalam kes yang dia kena bayar dosa dia. Bukan dosa apa tu, dosa dia. Oleh kerana amalan kebajikan dia tak cukup untuk bayar, maka dia akan ambil dosa itu sebagai bayaran. So, tak nak cakap apa-apa. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, memang wajib khatam ke baca Quran ketika Ramadan sebab tak terkejar dah separuh bulan. Dia tak wajib khatam ni, tapi seeloknya sunat. Ya sunat. Kalau setiap baca Quran kita sedekah pahala sama ibu bapa boleh ke tak boleh? Boleh. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi saya rasa sekolah sekadar tempat terasa ni kira masa pun dah tak mengizinkan pada kita dan cukup tadi. Ustaz, last soalan Ustaz, apakah boleh kita sentuh Quran atas kepala dan cium dia kali setiap kali lepas habis baca Quran seperti orang dulu lakukan? Tak ada masalah sebab itu lebih pada penghormatan. Cara orang dulu berhormat pada Quran. Tapi yang paling penting ialah kita beramal dengan Quran. Itulah yang kita kata, itulah yang sepatutnya, yang paling pentingnya untuk kita beramal dengan isi kandungan Quran. Jadi tuan-tuan, minta maaf masa rekaman tekan tu yang dapat kita bincang pada malam ini. Moga-moga insya-Allah bila mana kita bincang tentang usul Quran ini bukan kita bincang saja, tapi kita nak supaya kita berdamping dengan Quran. Insya-Allah kita menjadikan Quran sebagai teman kita dan insya-Allah Quran akan menemani kita ketika mana kita berpindah daripada alam dunia ke alam akhirat. Mudah-mudahan Allah berkati perjumpaan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk terus beristiqamah insya-Allah. Sekadar itu apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.